Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Adapun setengah daripada segala sifat yang wajib bagi hak Allah Ta'ala itu ialah 20 sifat. Alhamdulillah, para hadirin semua, syukur banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya kita dapat lagi sambung muzakarah kita setelah mana kita bercuti sebulan bulan Ramadan, iaitu muzakarah kita Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu taala. Dan kita masih lagi di dalam bab yang pertama, al-babul awwalu fi bayanil aqidati ahli sunnati wal jamaah. Itu bab yang pertama pada menyatakan akidah, pegangan mu'taqadah yang dipegang simpul mati dengan penuh keyakinan oleh orang-orang yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikut sahabat-sahabat Nabi dan alim ulama pewaris ilmu para anbiya. Hari ininya kita sambung lagi kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Setelah mana dia telah menyatakan pada kita dengan pegangan i'tiqad secara ijmali, orang panggil iman ijmali. Lalu pada malam ininya dia nak masuk menyatakan iman secara tafsili. Iman secara ijmali artinya secara borong, secara jumlah, secara purata kita kata. Adapun tafsil ini orang panggil satu persatu, iaitu mengenal hukum sifat ketuhanannya Allah. Nah,
Tu kita disuruh kenal Allah, disuruh ma'rifatullah. Ini kerana sabit di dalam Al-Quran banyak sangat dalil-dalilnya. Antara lainnya Allah Ta'ala firman, wa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Jadi Allah Ta'ala terlebih dahulu memerintah kita dengan mengetahui akan tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Kemudian baru disuruh kitanya istighfar. Itu nak menunjuk kata bahawasanya ma'rifah itu didahulukan daripada selain daripada ma'rifah. Perintah dengan wa'lam annahu la ilaha illallah itu dia panggil al-amru bil usul, dia panggil perintah dengan usul. Astaghfir li dzambik itu panggil al-amru bil furu'. Maka Allah Ta'ala nak mendahulukan taqdimul usul 'alal furu', mendahulukan perintah usul di atas furu'. Ini menunjuk kata bahawasanya usul tu lebih penting. Bukan furu' tak penting, tidak. Furu' pun penting, syariat pun penting. Tapi nak banding dengan usul, maka dia terpenting daripada segala yang terpenting dalam agama. Gitu. Banyak lagi lah dalil yang lain. Kalau kita nak sebut dalam masa yang singkat ni, saya sebut dalil jadinya. Ni. Tu dalil yang lain, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Itu katanya Nabi Ibrahim alaihi salam, dia minta doa dengan Allah Ta'ala, Rabbi habli hukman, hei Tuhan hebahlah, mana habli ladunkan, kurniakanlah kepada aku hukman. Apa hukman? Yani quwwatun nazariyah, kekuatan tajam fikiran untuk ma'rifah, untuk mengenal, mengetahui. Barulah didoakan wa alhiqni bis salihin, dan jadikanlah aku orang yang soleh. Ini menunjuk kata bahawasanya ma'rifah lebih penting daripada yang lain, daripada ma'rifah, walaupun yang lain itu penting. Begitu juga Allah Ta'ala firman ke Nabi Musa, wa anakhtartuka fastami' ila yuha. Aku pilihmu, hai Nabi Musa, maka dengarlah apa aku nak wahyu padamu. Apa? La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Tengok. Tuhan kata tidak ada Tuhan melainkan aku. Mula-mula diperkenalkan dulu siapa diri dia. Tidak ada Tuhan melainkan aku, barulah ma'budni, musembahlah aku, wa aqimis salata li dzikri, dirikan sembahyang untuk ingat kepada aku. Artinya didahulukan oleh Allah dalam Qur'annya ialah kenal Tuhan. Baru disuruh menyembahnya. Kemudian baru disuruh ibadat padanya, mendirikan sembahyang dan sebagainya. Tapi belum daripada tu perintahnya la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku. Ini dalil-dalil Quran yang menunjukkan ma'rifah itu sangat penting daripada segala yang terpenting dalam perintah Allah Ta'ala dalam agama. Itu dalil Qurannya. Dalam hadis Nabi SAW, Jundub bin Abdillah, hadis riwayat Ibnu Majah, dihukum sahih, termasuk Syekh Nasruddin Albani pun menghukum sahih hadis tersebut. Katanya Jundub bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawiratun, gitu kalau tak silap. Kami pernah hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal kami ni ketika tu pemuda-pemuda yang umurnya dekat-dekat nak baligh. Bagaimanakah Nabinya silibuh dia mengajar sahabat? Fata'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Quran. Nabi mengajarkan kami iman sebelum bahawa Nabi mengajarkan kami akan Al-Quran. Bila Nabi sudah ajar iman kepada para sahabat, summa ta'allamal Quran, barulah Nabi mengajarkan kami itu akan Quran. Lalu kata Jundub bin Abdillah, fazdadna bihi imanan, maka bertambahlah dengan Al-Quran tadi itu akan keimanan kami. Ini dalil Al-Quran dengan hadis tentang bahawasanya ilmu iman, ilmu tauhid, ilmu akidah, ini ialah nombor satu sekali yang paling penting daripada segala perintah-perintah agama yang lain. Maka kerana itu ketika mana Sayyidina Ali kata awwaluddini ma'rifatullahi, maka Rasulullah tidak bangkang
maka masuklah jadi sunnah takririyah dia panggil. Nah, sunnah takririyah iaitu perkara hak tidak Nabi kata, tidak Nabi buat, tapi sahabat yang kata, sahabat yang buat. Nabi SAW tidak ingkar, Nabi mengakuinya. Maka jadilah dia sunnah takririyah. Itu kalau kita baca kitab-kitab lama tu banyak sabda Nabi SAW, awwaluddini ma'rifatullahi. Nah, yang sebenarnya bukan sabda tu dengan makna qala. Nah, sabda di situ dengan makna sunnah takririyah. Sayyidina Ali yang kata, tapi Nabi tidak mungkir, tidak ingkar. Kalau perkara tu salah, pasti Nabi akan ingkar. Nabi tidak akan membiarkan perkara mungkar berleluasa. Kalau perkara tu salah, tentu dah Nabi akan ingkar. Tak betul tu cakap kita. Nah, salah membuat lagu ni. Dah. Tu maka tu orang panggil sunnah takririyah. Bagaimana kita sedia maklum, kita sebut sama dah, sunnah ni bukan hak Nabi buat saja. Sunnah ni ada 3 jenis kan? Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Ada benda hak Nabi tak buat, Nabi kata, Nabi royak, Nabi cerita. Macam semaya duha. Nah, Aisyah kata aku tak pernah tengok Nabi buat semaya duha. Tu nak kata kan? Ni. Tapi Nabi ada cerita tak? Nabi ada cerita. Nabi ada suruh. Maka Aisyah kata barangkali hak Nabi tinggal tu kenapa walaupun Nabi nak buat, Nabi tinggal tu barangkali tak semasyaqqah, takutnya turun Jibril memperwajibkan ibadat tersebut, kesian masyaqqah, keberatan di atas umat. Ada sunnah qauliyah dia panggil. Fok kita kalau sunnah enggak hak Nabi buat, ayolah nanti ni. Dia luas. Sunnah ni luas. Nah, ada benda hak Nabi tak kata tapi sahabat cerita Nabi buat, maka tu dipanggil sunnah fi'liyah. Nah. Dan ada benda hak Nabi tak kata, Nabi tak buat. Siapa hak kata, siapa buat? Orang lain hak kata, orang lain hak buat. Sahabatlah maksudnya di sini. Di depan Nabi atau di belakang Nabi kemudian diberitahu kepada Nabi. Maka Nabi tidak ingkar, maka masuk dalam sunnah takririyah. Gitu dah. Jadi kalau kita jumpa dalam kitab-kitab Jawi lama ke kitab Arab ke tak ada kira lah. Kalau penulis ulama dulu dia tulis sabda Nabi SAW, awwaluddini ma'rifatullahi. Kita tu jangan cepat gaduh nak kata ada mau dok ni. Nah, apa bodoh kau tok guru ni duk tulis. Jangan. Al-ajalatu minasyaitan wat ta'anni minar rahmah. Gapoh lorak gaduh nak cepat-cepat melulu ni, itu ialah perangai syaitan. Nah, perangai syaitan gaduh. Betul, sesak selalulah. Nah, sebaiknya kita bersifatlah ta'anni. Apa? Mencermati. Nah, siasat teliti. Kalau kita jenis orang suka mengkaji, kita kaji. Bila kita kaji, kita jumpa, bukan Nabi kata, Sayyidina Ali kata, tapi Nabi tak ada ingkar. Kalau gitu tok guru dulu dia tulis lagu ini tasamuhun, bermudah-mudah. Nah, tujuannya apa? Supaya kita tu mengkaji. Itu bukan supaya kita duduk menyalahkan dia. Itu. Nah, baik, habis. Itu baru dari segi periwayatan baru. Sahih ke tak sahih. Jadi sabitnya ma'rifah ni dengan dalil Quran, hadis Nabi SAW, banyak lagi hadisnya. Kemudian dengan atharus sahabat yang paling masyhur tadi itulah awwaluddini ma'rifatullah. Tapi maknanya bagaimana? Awwaluddin, awal-awal agama kita terjemah. Maksud awal di sini ialah al-muhim, yang terpenting fi amriddini, di dalam perintah agama ni, ma'rifatullahi, mengenal Allah. Apa makna? Ma'rifatu bi ahkamil uluhiyatihi wa ahkami sifatil uluhiyatih, mengenal hukum ketuhanannya Allah dan hukum sifat ketuhanannya Allah. Itu. Itu satu zat yang nak jadi Tuhan ni, apa hukum ketuhanannya? Maka dalam Quran Allah Ta'ala cerita bagaimanakah Allah Ta'ala punya hukum ketuhanan. Tuhan kata, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah
wallahu huwal ghaniyyul hamid. Nah, hei manusia, nah kalian semua tu tak boleh lepas dengan Allah, fakir berhajat pada Allah. Nafas demi nafas, saat demi saat. Nak kelip mata pun Allah. Kalau Tuhan tak bagi kelip, duk kerah gini mata awak, tak boleh kelip sudahlah. Nah, nak mengatuk pun Allah, nak tidur pun Allah. Ni tu ni. Cuba kalau Allah Taala tak bagi tidur. Boleh tidur kita? Tak payah ujian mata. Paling kau tu, paling kau ni atas kaki, tak cakap menerak dah. Ha, pasal ekor lagi. Nah, tak boleh tidur kata we. Ha, tengok. Nak kenyang, hatta nak ketuk pun. Ha, kena Allah belaka, berajak ke Tuhan belaka. Tak ada so pun hak mutlak kita tak ada. Nah, bukan kita saja, seluruh makhluk selain daripada Allah, hatta apa? Semut, hatta kuman, hatta pasir sebutir sekalipun, semua tak boleh lepas dengan tu Tuhan. Lepas Tuhan, wallahu huwal ghaniyyu. Allah tak berhajat apa-apa, Tuhan lepas serba-serbi, terkaya dia itu. Maka ulama ambil faham daripada ayat ni, hukum ketuhanannya apa? Al-istighna'u an kulli ma siwahu wal iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi. Satu zat yang nak mengaku dia Tuhan, mesti dia tak berhajat gapo-gapo selain daripada dia. Dia lepas serba-serbi daripada benda lain. Dia tak berhajat ke semaya bar kita. Bukan kita semaya bar tegak koh gagah Tuhan, koh menelai Tuhan ada ni. Do. Nah, manfaat kita semaya ni klik kita. Bukan duk boleh ke Tuhan. Tuhan tak ambil manfaat faedah apa daripada perintah dan perbuatan dia. Itu kena ingat baik-baik. Jangan kita kata Tuhan ni sedap lagi duduk semaya 5 kali sehari nak jemaah pula tu. Padai yang gagah apa. Hei. Kalau kufur habis licin dengan sia atas muka bumi ni, Tuhan tetap tu Tuhan. Ingat tu. Nah, Tuhan tak berajak apa-apa selain daripada dia. Pas lain daripada dia serba-serbi berajak ke dia belaka. Tak boleh lepas dengan dia. Itu mana berajak, mana tak boleh lepas. Untuk guru hamba biar suka tu tak boleh lepas. Dia tak suka guna berhajat. Sebab kadang-kadang fok kita ni bila rasa berhajat ke Tuhan, tanya semaya hajat. Atas semaya hajat ke ya Allah, berhajat ya Allah nak projek ni. Tanya tak ada semaya hajat, tak berasa berhajat. Walau tak berasa berhajat pun tetap kita tak boleh lepas berhajat sama ke Tuhan. Itu dah. Jadi kalau ada dua perkara ni Tuhan, ada hukum ketuhanan tak ada Tuhan mana tu? Nah, cek tengok. Gibuh tengok nah. Berhala. Nah, tak kira berhala mana-mana pun. Kalau di Kelantan tu ada 3 hak besar. Nah. Hak tidur tak bangun-bangun, hak bangun tak duduk-duduk, hak duduk tak tidur-tidur. Nah, kita tengok. Ada tak hukum ketuhanan? Mana? Dia tak berajak gapo-gapo. Terak awal lagi Nah, nak ada dia tukar hok duk katuk, duk ketuk, duk buat, duk tuku batu gapo duk ukir dia. Awal-awal lagi berajak ke benda lain. Apa orang panggil Tuhan lagu tu? Toleh moga tak ada hukum ketuhanan. Kalau panggil juga Tuhan, tu orang panggil Tuhan palsu. Tuhan palsu bukan Tuhan. Ingat baik ah. Nah, duit palsu duit ah. Kalau panggil duit palsu, duit ah. Dah, teragi beli nak tahu. Nah, bayar juga dengan duit palsu, tak apa kau cashier. Nah, duit palsu bukan duit. Tuhan palsu bukan Tuhan. Itu. Jadi nak kena Tuhan tu kena hukum ketuhanan. Itu maksudnya. Bagaimana ya boleh kita kata dia tu tak berajak gapo-gapo selain daripada dia semua tak boleh lepas dengan dia? Maka keluarlah hukum sifat ketuhanan. Mana? Sifat 20 ni. Ni nak ayat situ ya. Nah, maka sebab tu kata Syekh Abdul Somad Palembani hari ininya, adapun setengah. Setengah ni orang panggil sebahagian. Bukan makna separuh bukan. Ya setengah ni ada dengan makna nisfi, separuh. Ada dengan makna tab'i, sebahagian. Jadi setengah di sini dengan makna sebahagian. Artinya sifat Tuhan tu banyak. Bukan 20 ni je. Jangan kata 20 ni je. Jangan. Tu isyarat setengah tu makna sebahagian. Kalau kata setengah tu separuh, makna separuh lagi kita boleh mengaji juga sifat Tuhan. Cuma kita malah. Jangan. Nah,
Tak terjangkau dengan bilangan berapakah sifat kesempurnaan Tuhan. Hanya Tuhan yang Maha mengetahui. Tiap-tiap sifat yang menunjukkan zatnya sempurna, semua sifat Tuhan. Tentu tidak dia bersifat dengan segala sifat kekurangan. Berapa sifat kekurangan yang tak ada di zat dia? Nah, tu pun Tuhan yang Maha mengetahui. Nah, tiap-tiap sifat yang menunjukkan makna zatnya kurang, lekeh, maka bukan sifat Tuhan. Gitu. Itu orang panggil iman secara ijmali dulu. Lama orang tanya sifat Tuhan ada berapa? 20 ya. Siap. Nah, 20 ni hak wajib fardu ain kita ngaji 20 sikit jelah. Lagi sikit pada 20 13. Hak 20 ni di atas qaul yang masyhur. Itu qaul Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang diperjalani oleh Imam Sanusi Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani. Nah, kalau qaul Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ataupun Asy'ariyah sendiri, ulama-ulama Asy'ariyah, dia biasanya kalau penganut mazhab Syafi'i ini mengikut aliran Asy'ariyah. Sebab apa? Sebab banyak orang panggil di kalangan ashabul wujuh ataupun anak-anak murid Imam Syafi'i itu anak-anak murid juga kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, jadi lagu tu. Gitu nah. Jangan pula kita kata apa tak ikut Nabi selalu. Iya, cakap lagu tu. Orang tak cakap lagu tu. Nah, ikut Nabi dah lah ni. Nah. Ikut Nabi dah. Apa kita duk sebut sama. Quran kita baca sebuku mushaf gini sampai Nabi pun tak ada juga. Nah, apa tak ikut sampai Nabi. Nah, Quran sampai Nabi ni tak lengkap ditulis seperti sekarang ada dalam rak-rak almari dalam masjid ni. Hak tulis tak lengkap tu pula tak bertitik, tak berbaris. Terang baca boleh tak? Hak ada titik, ada baris wala bowling. Nah. Kanak budu. Nah. Pi orang ni agak-agak saja dak tu ni. Tak usah ikut ulama, ikut Nabi direct. Aduh. Nah, tanya dia siapa dia? Hak letak titik, tak baris. Bukan Nabi ke? Pasal apa? Hak letak baris Imam Abu Aswad Ad-Du'ali. Imam Abu Aswad Ad-Du'ali. Yang meletakkan titik Imam Ahmad Al-Farahidi. Artinya kita ikut ulama dah. Kena ikut ulama. Kalau tidak tak boleh nak ikut Nabi payah. Tak reti kita. Nah, tu lagu tu Jadi kita ikut Imam Syafi'i itu ikut Nabi. Kita ikut Imam Nawawi itu ikut Nabi. Imam Rafi'i itu ikut Nabi. Imam Abul Hasan Asy'ari itu ikut Nabi. Jangan duk soal dah tu jangan. Tu. Jadi kalau ikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ataupun mazhab Asy'ariyah 13. Sebab dia tidak membilangkan kaunuhu tu. Sifat hal dia panggil halun ma'nawiyah dia panggil. Tak bila sebab apa? Sebab tak bila tu kerana perkara tersebut tu susah nak dipahami oleh orang awam. Karena hal ni perkara al-wasitatu bainal wujudi wal adam. Duduk tengah-tengah antara ada dengan tak ada. Benda nak kata ada betul-betul tak boleh, nak kata tak ada betul-betul tak boleh. Gapo tahu. Tu. Jadi payah orang awam nak faham. Jadi setakat 13 juga. Wujud, kidal, baqa, mukhalafah, qiyamu bi nafsi, wahdaniyah, qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Situ cukup dah. Tu sifat 13. Qaul ni qaul yang rajih, lagi kuat. Walaupun tak masyhur. Tak sahur lah orang tanya dia mau mengaji ilmu ke apa tu di masjid duk lekuk-lekuk tu. Ilmu sifat 13. Oish, pelik tak aja dengar ni. Biasa duk sebut ilmu sifat 20. Nah, sebab masyhur sifat 20. Tapi yang kuat, pendapat yang kuatnya ialah sifat 13. Karena apa lebih sikit lagi. Jadi bila lebih sikit tu ringan dah. Ringan. Mudahlah 13 nak banding dengan 20. Mana banyak 13 dengan 20? Orang bodoh jawab 13 banyak pada 20. Nak ngaji tadika pasti balik tak kerti bila. Tentu 13 tu sikit pada 20. Jadi lebih sikit. Lebih kuat. Itu. Kenapa? Karena tidak membebankan kita orang mukallaf. Itu. Baik, sebab tu dia kata ada pun setengah, sebahagian maknanya. Daripada segala sifat yang wajib sini wajib akal, mana mesti, ngoti, sungguh, gitu dah. Sebahagian aja, bukan semua. Sebab semua tak terjangkau dengan bilangan. Tidak boleh nak hasar, tidak boleh nak sangkat.
Setengah daripada mana sebahagian daripada segala sifat yang wajib, mana yang mesti bagi hak Allah Ta'ala ini pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, jawab bagi adapun atau khabar bagi adapun, ialah 20 sifat. Yang ini 20 sifat ala qaulil masyhuri, in jaraina ala qaulil masyhur, kalau kita menjalani di atas pendapat yang masyhur. Kalau kita menjalani di atas pendapat yang rajih, yang kuat tapi tidak masyhur, iaitu 13 sifat. 13 sifat. Kalau tanya apa? Lebih kurang ya belakangnya. Sebab apa? Sebab hak 13 sifat tu pun bukan dia nafi 7 sifat lagi nak cukup 20. Cuma cara fahamnya dengan secara ijmal, tidak secara tafsil. Lagu mana? Lagi nanti siapa ke kaunuhu nanti kita hurai. Ni hurai selalu agak tak masuk sebutir habuk sifat mana ni. Mana 20 sifat? Pertama daripada 20. Pertama daripada 20. Pertama sini ni maknanya bilangnya fi tartibil adadi atau fi tartibiz zikri, pada tertib menyebut. Bukan pertama fi nafsil amri, bukan pada realiti zat Allah Ta'ala nya mula-mula dia ada, dia wujud. Duk lama sikit nyakidam pula dah. Lama-lama dia ke bakok. Pah nyamu khalafah pula dak ni. Kalau lagu tu sifat wujud satu yang qadim, yang lain baru belaka. Bukan makna gitu dah. Semua sifat Allah Ta'ala tu azali qadim belaka. Lepas tu duk kata yang pertama, yang kedua, yang ketiga hanya tertib menyebut saja. Apa ya bila wujudun wujud yang pertama? Apa arti wujud? Arti wujud tu ada. Kok Melayu kata ada, Arab kata wujud. Apa ya bila wujud dulu? Kerana ta'akul akal, sebelum kita nak kenal dia tu bersifat dengan sifat-sifat yang lain. We yakin dulu ada ke dak? Gitu. Macam orang duk mari cerita lah, Allah baiklah mamak. Mamak ni juru baik, dermawan, bagus sampai satu juru. Mamak mana? Tak ada mamak tu. Berat. Kak sejak duk cerita pasal mamak tu begitu begini. Rupa tak ada. Saja lagu tu. Sia-sia maknanya. Tu cerak dulu yakin. Cerak ni mana yakin. Yakin tu ada ke dak? Itu dah. Jadi pertamanya wujudun ada. Tu. Kalau nak cari dalam Quran ni tak jumpa lah. Allah Ta'ala kata innallaha ta'ala yattasifu bi sifatil wujud. Memang tak ada. Pas bagaimana ulama faham wujud tu sifat tu ada tu sendiri kata Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard fatirus samawati wal ard. Allah yang buat langit bumi. Bila Tuhan sendiri kata dia yang buat langit bumi, bermakna dia ada tak? Ada lah. Gitu lah. Nak cari dalam Quran Allah ada, tak jumpa lagu tu. Memang tak jumpa. Sebab tu kena guna kepala otak agak fak kita ni, jangan duk cari butir-butir gitu dah. Dah bila Tuhan kata dia yang buat langit bumi, dia yang buat makhluk segala benda ada ni. Lepas tu dia hak buat tu ada ke tak? Tentulah ada lagu tu Toke dia hak buat benda lain ada, dia tak ada. Kok mana lagu tu? Tu cara mikir. Nak cari sebutir ayat surah mana, juzuk mana, muka surat berapa cerita innallaha ta'ala yattasifu bi sifatil wujud 10 kali kiamat tak jumpa lagi. Benar-benar tu ayatmu ni tak kerti mikir ke mana? Aku widah akal dalam kepala otakmu, tak boleh nak proses mikir. Tu. Tu jadi sebab tu bila wujudun, apa wujud? Artinya ada. Hak mengaji cara bila lagu ni budak tadika pasti boleh lah. Kita ni kelas-kelas universiti ni, tak boleh duk pada bila lagu tu. Allahu wujud kidam baqa. Tu kelas-kelas ini budak-budak tadika pasti tak apalah kelas-kelas dia. Kita pun nak didik anak-anak pun yang duk buka kitab Hidayatus Salikin.
Anak baru umur 5 tahun buka kitab Hidayatus Salikin Faridatul Faraid mampu keras selok ya. Kalim ma'an nas biqadri uqulihim. Cakap dengan manusia tu qadar akalan dia. Jadi anak-anak kita ayat awal Tuhan kita ada. Ada dia tu bukan supaya mu. Nak mu ada surat beranak. Tuhan kita dak sedia kalau tak ada siapa dia yang menjadikan dia. Gitu. Cara mudah-mudah dia faham. Pas dia tak serupa langsung dengan kita. Nah, mu tengok gapo Tuhan tak serupa gitu. Masuk dah mukhalafah situ. Tapi daklah duk cerita yang pertama ki wujud, kedua qidam, bakok apa bakok bakia ya buka bakok duk tasrif pula. Tak payah budak-budak tadika. Tapi wanita hak kita universiti ni tak boleh cara budak-budak tadika. Ni kena cara universiti. Nah, tu. Kalau gitu nak masuk universiti ni, nak masuk universiti dengan molek. Takut tak ada lah. Baik. Kalau gitu wujud artinya ada. Kita pun ada. Nah itu ni. Kau kita tak ada ni. Ada tak? Ada. Lebih kurang kita dengan Tuhan kau kan? Hak ni hak nak kena maknanya difahami. Kalau setakat duk bila wujud artinya ada, kita pun ada, pas Tuhan pun ada. Orang lebih kurang Tuhan dengan kita. Tak kenal Tuhan lagu tu. Nah, ada Tuhan tak serupa ada kita. Lagu mana? Ada kita tu mumkinul wujud. Apa mumkinul wujud? Terima ada, terima tak ada. Lagi pula ada kita tu didahului oleh tiada. Dan senantiasa terima tiada dan akan berhubung dengan tiada. Sebab tu orang tasawuf ni orang tasawuf ni tinggal mata tauhid. Orang tasawuf bila lagu tu kalau gitu kita supaya tak ada lah ya. Supaya tak ada. Bukan tak ada sengoti. Kalau tak ada sengoti tu bukan tasawuf tu tasawuf dia panggil saufastaiyah. Fa saufastaiyah, fa falsafah. Dia kata kita tak ada. Kita ni hanya khayalan, takhayyul, khayalan kita. Bukan ada pun kita. Itu saufastaiyah. Jangan tukar. Orang tasawuf bukan kata kita ni khayalan, kita ni ada. Cuma sekira-kira dibahas dalam ilmu tauhid makna ada kita tu begitu. Jadi seolah-olah supaya tak ada juga kita. Banyak orang tak ada pada ada. Dulu sebelum kita ada dengan tak ada ni sama berat tak? Sama berat di kita. Sama berat. Bahkan kata ulama mutakallimi berat kot sebelah tak ada. Sebab apa? Sebab kita asal tak ada. Betul tak? Asal kita tak ada. Dah. Bila siapa masa ketika Tuhan Tuhan tentu kata kita ni ada, maka barulah terima ada. Barulah Tuhan menjadikan kita. Ada kita. Berat kot sebelah ada pula. Betul tak? Jadi ada kita sekarang ni daripada tak ada. Dimulai dengan tiada. Mana ada surat beranak. Itu ada tanggal tarikh lahir dia. Sambil ada ni terima tak nak kata tak ada. Terima. Macam orang pergi pondok ambulan ni nak jumpa. Ustaz ada tak? Tanya budak pondok. Ustaz tak ada. Ustaz pergi kuliah. Terima tak ada. Nah, ustaz ada. Mana? Ada tapi duduk kuliah. Nyata apa kau orang jawab lagu tu. Lihat ni. Jawab tak ada selalulah. Masjid mana? Masjid Al-Irsyad. Pergi jumpa sana kalau nak jumpa kak. Okey. Terima tak ada. Terima tak ada. Lepas tu ada kita hak daripada tiada sambil ada ni terima nak kata tak ada akan berhubung dengan tak ada. Betul tak? Akan berhubung dengan tak ada. Mana? Mati tu lah. Tok nenek kita, moyang kita dulu ada tak? Ada. Lah ni ada dah? Tak ada dah. Maknanya ada dia diakhiri dihubungi. Nah, maka berhubung maknanya adamul lahiq. Tu kalau terjemah gitu bunyi dihubungilah. Tiada yang menghubungi bagi ada. Nama bahasa kita kata hubungi. Dia telefon kan mana ni? Mana akan bersambung dengan tiada. Itu ada kita. Tu. Maka ada lagu ni dipanggil mumkinul wujud. Terima ada, terima tak ada. Pas Tuhan ada lagu tu juga tak? Maknanya ada dia tu dulu sama berat antara ada dengan tak ada.
Lepas tu jadi ada dia. Lepas tu terima nak kata tak ada. Lepas tu nanti Tuhan pun mati juga, tak ada pula Tuhan. Gitu ke? Ada. Lawan bagi hak ada kita tadi dipanggil wajibul wujud. Ada. Wajib ada. Tuhan zat yang wajibul wujud. Wajib ada. Lagu mana wajib ada? Ada Tuhan tak terima nak kata tak ada. Nah, tak terima sebelah tiada. Dan ada Tuhan tidak didahului oleh tiada. Dan tak terima nak kata tiada. Sambil-sambil ada ni tak terima nak kata tak ada. Boleh? Nah, kamu duk gelak ada. Boleh tak rasuah ni? Boleh, Tuhan tak ada lah ni. Tuhan duk Mekah lah ni. Hey! Tak terima nak kata tak ada Tuhan. Betul tak? Tak terima nak kata tak ada. Dan tidak dihubungi, tidak bersambung ada Tuhan tu dengan tiada. Ada lagu ni dipanggil wajibul wujud. Wajib ada, mesti ada. Itu ada Tuhan. Jadi beza tak ada kita dengan ada Tuhan? Beza. Beza. Boleh beza lagu tu kenal Tuhan tu apa? Tu. Nah, boleh beza lagu tu kenal Tuhan tu. Tu maknanya Tuhan zat yang mesti ada, kita zat yang harus ada. Tu cakap cara mereka. Nah, lagu mana mesti ada? Makna tadi kita faham dah tadi. Mana? Tuhan tak terima ada dengan tak ada sama berat, bahkan ada semata-mata, dan ada dia tidak didahului oleh tiada, dan sambil-sambil ada tak terima nak kata tak ada, dan tidak dihubungi, tidak bersambung ada dia dengan tiada. Itu dia panggil mesti ada. Ada. Pak kita mungkinul wujud, harus ada. Bagaimana harus ada? Harus ada maknanya ada kita dengan tiada kita dulunya sama berat, bahkan berat kok sebelah tiada. Pas bila ada tu pula dimulai oleh tiada. Sambil-sambil ada pun harus nak dipanggil tiada, dan ada kita nanti dihubungi bersambung dengan tiada. Ada tak kita? Ada. Cuma kata tasawuf kalau gitu supaya tak ada, kita duk main tak ada. Ada berapa kali je adanya. Nah, bila kapit dengan dua tak ada, sambil-sambil ada pun boleh panggil tak ada. Supaya tak ada. Bukan tak ada semati. Nah, jangan salah faham tu. Jangan salah faham. Ini kadang-kadang orang yang tak faham cara orang tasawuf bahasa lengguk orang tasawuf, kadang-kadang dia menghukum kesesak selalu dah orang tasawuf. Ini falsafah ni, kata makhluk ni tak ada. Tidak ada orang tasawuf yang kata makhluk ni tak ada. Orang tasawuf pun kata makhluk ni ada. Tapi ada yang seperti ni serupa tak ada. Serupa tak ada, seperti tak ada. Bukan tak ada, ada. Gitu ya. Kalau tak saufasta'iyah tu memang tak ada, makhluk ni tak ada. Lepas tu duk nampak begini ni khayal saja. Tu hak sesak tu. Tu sesak tu. Itu habis. Jadi wajib kita i'tikadnya bagaimana? Ada Allah mesti. Itu dia panggil hukum sifat ketuhanan. Mana? Mesti itu hukum, ada tu sifat ketuhanan. Tu ada Allah mesti, sengoti, sungguh tak terima nak kata tak ada. Lepas tu ada tu lawan berapa? Ada lawan tiada. Lawan sini bukan makna gocoh. Ini duk menganjing, setengah-setengah orang duk menganjing sifat 20 jahat sungguhlah. Duk menganjing cara ulama la ilaha illallah, dia kata apa duk mengaji? Allah wujud artinya ada. Ada siapa? Ada Allah. Ada lawannya tiada. Lawan-lawan tiada. Tiada siapa? Tiada pula Allah. Tadi ada, lepas tu tak ada. Belawai-belawai jadi tak ada. Ada kau tak ada. Yuk menganjing itu. Yang akal lawan tu gocoh tomoy. Gusti sparring. Lawan tu bukan dengan makna gocoh. Bukan belawai supaya kubah, tanduk kubah, lembu, tanduk lembu, kambing, badut menyendeh, tanduk kambing. Belawai, badi sedok. Bukan lawan makna tu. Lawan situ dengan makna tak boleh beripung sekali. Did dia panggil. Ad-did. Kalau bahasa Arabnya kita mengaji wadidduha. Itu. Dan bermula di-nya. Di itu makna lawan lah. Itu ni. Anak kata gua tapi bukan lawan makna gocoh. Itu kena faham dah. Masuk dah. 1 minit lagi. Tak ada tengok lalu kita tok bila berlari kan nampak nak best lalu. 1 minit lagi dah.
Jadi bukan makna lawan tu makna gajah. Tak boleh beripung. Ada, tak boleh beripung dengan tak ada. Mana gitu Nah, ada tak boleh beripung dengan tak ada. Bila kita sabit i'tiqad kejak yakin Allah mesti ada. Sungguh ada. Maka tiada Allah tentu tidak. Itu tentu tidak. Nafi pula. Ngaji lagu tu. Wah, ngaji lagu tu. Nah, tidak ada Allah apa kita nak hukum? Tentu tidak. Tak terima nak kata Allah tiada. Ngaji lagu tu. Siapa duk mengaji belawai ada dengan tak ada jadi tak ada pula Tuhan. Tu jadi ikutlah pokok duk mengaji tu. Nah, ngaji sifat 20 ni di Universiti Al-Azhar sampai sekarang mengaji. Qarawiyun sampai sekarang mengaji. Itu. Masuk dah. Abel, nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن سيدنا محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن سيدنا محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله
sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati sayyidina maulana Muhammadan al-wasilata wal-fadl والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف. Baik. Jadi gitu cara dia mengaji. Jadi ada Allah mesti, itu dia panggil hukum sifat ketuhanan. Mesti itu hukum. Ada Allah tu sifat ketuhanan. Jadi ada lawannya tiada, mana tak boleh beri pun sekali dengan tiada. Tiada Allah apa kita nak hukum? Tentu tidak. Tu jangan salah hukum. Orang tanya, tak ada Allah apa awak nak hukum? Mesti tak ada Allah. Kafir. Ada Allah? Tentu tidak. Tu orang panggil etis dah tu. Tak percaya kewujudan tu. Lagu tu lah kita mengaji sifat 20 hak sebenar. Jangan terkeliru dengan orang-orang yang buat menganjing istihza. Tu istihza buat menganjing. Apa duk mengaji Tuhan ada lawan-lawan dengan tak ada Tuhan. Pening mengaji lagu tu. Dia yang buat pening. Orang hak mengaji sungguh tak pening pun gitu. Tu gitu dah. Jadi kita i'tikad kemah ada, Allah mesti ada. Tidak ada Allah tentu tidak. Satu perkara lagi hak wajib laginya ialah dalil. Ini supaya kita terkeluar daripada hukum muqallid. Muqallid ni maknanya ikut mulut orang lain. Ilmu ni sebenarnya tidak boleh taklid. Tak boleh mutaba'atu lil ghairi li ajli ta'assubi bila dalil. Ikut mulut tok guru kerana ta'assub semata-mata tanpa mengetahui sebarang dalil. Bertanya Tuhan ada tak? Ada. Tak ada Tuhan, tak terima. Pas dia mau tahu mana Tuhan ada? Ada. Dalil daripada mana dia mau tahu Tuhan ada? Tok guru mengajar semua kata Tuhan ada. Ya kira tok guru. Ustaz semua mengajar atas masjid Tuhan ada lagu. Mana dia mau tanya lagu tu? Kalau tok guru main mengajar Tuhan tak ada pula bah ni lagu mana? Lah ni tak apa, lama tok guru mengajar Tuhan ada lagu. Lepas tu kalau tok guru mari pula kata Tuhan tak ada sebenarnya. Tak ada jugalah dianya. Tak ada punya tok guru dia. Tak ada, Tuhan tak ada. Tu sebab tu berlaku perselisihan pendapat di kalangan ulama. Adakah iman muqallid itu dihukum sah? Qaul tapi qaul ni marjuh, qaul ni lemah lah. Apa? Satu pendapat ulama dia kata iman muqallid tidak sah, masih kufur. Itu wal a'yadu billah. Masih kafir lagi. Tapi qaul yang rajihnya kata gini, iman muqallid sah ke tak sah tu tengok. Kalau dia tu ahli nazar, orang panggil boleh mikir, tapi tiba-tiba dia tak mengaji, dia tak fikir dalil, maka berdosa dia. Tapi kalau dia bukan ahli nazar, mana bodoh berdoa. 10 sen 20 sen dia tak tahu kat mana banyak. Jangan kata sejuta dengan seribu, sejuta dengan 1000. 10 sen dengan 20 sen dia tak tahu. Maknanya bodoh berdoa. Maka hak ni tak berdosa dia. Sebab apa? Sebab otak dia tak cerdik. Macam mana kita nak berat perkara hak dia tak boleh nak terima? 10 sen 20 sen dia tak tahu. Ya hala belaka asal duit ya hala. Orang nyucuk ke tak nyucuk tak cara. Atau orang panggil orang hak tidak ahli mikir. Orang bodoh. Maka dia iman dia sah walaupun dia taklid, dia muqallid. Sebab dia bodoh, dia tak boleh nak mikir. Ada dalam masjid ni orang lagu tu berat benar tu. Tak berat benar tu. Tak ada. Jawabnya kita ahli nazar belaka. Tiba-tiba kalau kita tak tahu dalil, kita duk turut mulut tok guru saja, maka kita tu dihukumkan berdosa. Iman kita tu sah tapi berdosa. Gitu. Tak tahap kufur lah. Sebab apa? Sebab wajib tahu dalil ni ialah perkara wajib syarak, bukan wajib usul. Orang panggil wajib furu', bukan wajib usul. Kalau kita mengaji kitab besar-besar sikit, dia akan cerita ada 6 pendapat ulama khilaf. Nak tahu imam muqallid ni sah ke tak sah, ditilik kepada asal perbahasan perselisihan pendapat ulama tentang apa hukum memikir dalil. Nazar dia panggil. Nazar tu apa hukum?
Setengah ulama kata wajib usul. Wajib usul kafir kalau tak erti. Tu. Ada hak kata bukan wajib usul. Wajib fara'. Ni hak molek ni, hak tengah-tengah. Ada hak kata tu. Sunat ada hak kata harus tak mengaji pun tak apa. Berat benar kau ni. Berat benar ni. Itu khilaf tu bukan semuanya mu'tabar, itu gitu dah. Baik, mana dalilnya? Dalil naqli banyak dalam Quran. Dalil yang dimaksudkan di sini ialah dalil ijmali, dalil hak mudah, dalil akli, mikir akal secara ijmal. Hak tu hak melepaskan fardu ain. Adapun dalil tafsili, hak ni fardu kifayah. Sebab apa fardu kifayah? Payah. Dalil tafsili ni makna dalil yang tuan empunya dalil tu mampu menghurai wajah istidlal dan mampu menolak bangkangan i'tiraf, kritikan orang yang kritik di atas dalil dia. Itu. Tu payahlah sikit. Adapun dalil ijmali, dalil yang lemah oleh orang yang empunya dalil itu menghurai wajah istidlal atau mampu menghurai wajah istidlal, tapi kalau ada orang kritik, tak boleh nak lawan dah dia, pakai surrender tu. Tu dalil ijmali. Mananya dalil? Alam ni, tu hadhil kainat. Ada lagi ta'rak sebut gitu. Hadhil kainat, ini alam. Mana kalau orang tanya, mu'iktikad ada Allah mesti, tidak ada Allah tentu tidak. Mana dalil? Dia mau tahu mana? Dia jawab, alam ni. Ni. Langit bumi ni, makhluk ni. Cukup dah. Kalau dia tanya, lagu mana boleh tahu makhluk ni menunjukkan mesti ada Allah, tentu tidak tiada Allah? Dia boleh hurai. Lalu dibangkang, dikritik, dia tak mampu jawab. Tetap dalil ijmali dia panggil. Itu. Baik, kalau gitu mana dalil Ustaz yang menunjuk kata mesti ada Allah, tentu tidak tiada Allah? Alam ni. Berapa alam ini? Baharu alam ini. Gitu dah. Alam ni lah kita tengok gini lah alam ni. Tapi hak menunjuk di atas mesti ada Allah, tentu tidak tiada Allah ialah baharunya alam ini. Apa baharunya alam ini? Yang alam ini ada daripada tiada dan terima perubahan. Nampak tak? Pagi, petang, siang, malam, hujan, kemarau, macam-macam kan? Daripada menatang Covid, tubik pula lah ni mulut kuku, kau gapo macam-macam penyakit-penyakit ada. Tu. Itu nak ayat kata perubahan, berubah. Alam ni berubah tak? Berubah. Maka sebab tu ulama dia sebut al-alamu mutaghayyirun. Alam ini berubah, betul tak? Berubah. Pagi, petang, siang, malam. Itu. Hujan, kemarau, panas dan sebagainya. Wa kullu mutaghayyirin hadisun. Tiap-tiap benda berubah tu baharu. Maka dapatlah natijah. Kesimpulannya apa? Al-alamu hadisun. Alam ini baharu. Alam ni pokok mana baharu? Kita kena tikak baharu. Jangan kata kode jangan. Alam ini baharu. Kalau gitu wa kullu hadisin. Tiap-tiap benda baru. Fala buddalahu sani'un, tak dapat tidak mesti ada baginya sang pencipta. Tak ke baru sendiri. Betul tak? Teko kita kalau kita tak kucah, berubah tak jadi manis? Tak berubah. Tak berubah kopi kita tu dah. Susu duk bawah. Kita tak ambil kucah. Berubah tak warna kopi susu kita? Tak berubah. Jadi berubah tu kan apa? Karena ada tukar. Tu lagu tu ada tukar. Pas tukar tu takkan serupa dengan benda hak ditukar. Tak ada ni. Tukar tentu lain pada hak menukar. Tu meja hak buat meja supaya meja. Bergerak. Hak buat kursi supaya kursi juga. Selok. Tu. Maka hak buat makhluk langit bumi alam semesta ni pasti tak serupa dengan alam bumi langit makhluk ni. Gitu. Maka kuatlah daripada perut kita. Tu kuat saja dah. Putus. Tu dalil mesti ada Allah, tentu tidak tiada Allah ialah alam ini. Kalau kita reti lagu ni, fardu ain lepas.
Tak erti lagu ni, tak lepas fardu ain. Gitu dah. Adapun perbahasan selepas tu bukan fardu ain. Mana? Kalau kita baca kitab tauhid lebih dalam lagi duk bahas wujud tu gapo, hakikat wujud tu. Adakah dia amrun i'tibari, adakah dia ainul wujud, ainuz za, adakah dia hal? Hak tu bukan fardu ain. Jangan kita salah faham. Kadang-kadang orang ni yang mengaji, Allah apa duduk syarah wujud sampai gitu mau peningnya aku. Nah, payahnya nak kenal Tuhan. Silap faham tu. Hak tu bukan fardu ain. Siapa sekak hak ambo duk syarah tadi tu, hak tu fardu ain. Mana? Tahu makna ada Allah, ada kita berbeza, kemudian kita boleh hukum sifat ketuhanan tadi. Ada Allah mesti, tak ada Allah tentu tidak. Tak terima tak ada Allah. Dalilnya alam ini. Lepas fardu ain. Selesai. Fardu ain soal ni baru. Dan kedua, masuk kedua pula. Itu dah. Insya-Allah kita sambung pula insya-Allah. Dan kedua qidamun. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Lepas gaya ni tak boleh lama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.